بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النافع به وبعلومه في الدين آمين. Salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Situ. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharatan ainan wa ammara alaihim Asim bin Sabit al-Ansari jad Asim bin Umar ibn al-Khattab hatta iza kanu bil hadah baina Asfan wa Makkah zukiru li hayyin min Huzail yuqalu lahum Banu Lihyan wa nafaru lahum biqarib min mi'ati ar-rajulin ramin faqtassu asarahum hatta wajadu ma'kalahum at-tamr fi manzilin nazaluhu faqalu tamrun yathrib fattaba'u asarahum falamma hassa bihim Asim wa ashabuhu laja'u ila mawdi'in fa ahata bihimul qawm wa qalu lahum inzilu fa'atu bi aydikum wa lakum al-ahd misaku alla naqtula minkum ahadan faqala Asim bin Sabit ayyuhal qaum amma ana fala unziru fi zimmati kafir summa qala Allahumma akhbir anna nabiyyak sallallahu alaihi wasallam faramauhum bin nabli faqatalu Asima wa nazara ilaihim salasatan nafar ana la ahdi wa misaqin wa minhum Khubayb wa Zaid ibn Dathiyah wa Daib ibn Dathina akhar falamma tamkanu minhum atlaqu awtar kisihim farabatuhum biha qala ar-rajul al-thalith hadha awwalul adl wallahi la asma'ukum inna li biha ulai uswatan yuridul qatl fajarraruhu wa alajuhu fa aba ashabahum fantaliku bi Khubayb wa Zaid ibn Dathina hatta ba'u huma ba'da waqa'ati Badrin fabda Banu al-Haris ibnu Amir ibnu Naufal Khubayban wa kana Khubayb huwa qatala al-Haris ibnu Amir yawm al-Badr falabisa Khubayb indahum asiran hatta ajma'u qatlah fasta'ara min ba'di banatil Haris Musan yastahiddu biha fa'aratuhu fadaraja baniyun laha wa hiya ghafilatun hatta atahu fawajadathu mujlisah ala fakhizi wal Musa biyadihi qalat fa fazi'tu faz'atan arafaha Khubayb faqala atakhshayna an aqtula ma kuntu li af'ala zalika qalat wallahi ma ra'aitu asiran qat khairan min Khubayb wallahu laqad wajadtu yawman ya'kulu kitfan min inabin yadihi wa innahu lamusakun bil hadidi wa ma bi makkata min tamratin wa kana taqulu innahu la rizqun razaqahu Allahu Khubayban falamma kharaju bihi min al haram liyaqtuluhu fil hilli qala lahum Khubayb
da'uni usalli rak'atain fatarakuhu faraka'a rak'atain faqala wallahi laula an tahsibu annama bi jaza'un lazittu summa qala Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tubqi minhum ahadan summa ansha'a yaqulu falastu ubadi hina uqtadu musliman. Na ala ayyi jambin kana lillahi masra'i wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsalil shil'in mumayyizah. Summa qama ilayhi Abu Sirwa'ah Uqbah bin al-Haris wa qatalahu wa kana Khubayb wa sanna bi kulli muslimin qutila sabran salah. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW mengutus utusan sebanyak 10 orang. Ya, utusan sebanyak 10. Mereka dipimpin oleh Hashim bin Sabit bin Al-Ansari, iaitu kakak kepada Hashim bin Umar bin Al-Khattab. Ketiga mereka berada di Al-Hadah, lokasi antara Usman dan Mekah. Berita kedatangan mereka disampaikan ke satu kawasan di Huzain yang bernama Bani Lihyan. Lalu dipersiapkan untuk menghadapi mereka hampir 100 orang pemanah. Di pasukan musuh mengikuti jejak pasukan kaum muslimin hingga pasukan musuh yang mendapat makanan pasukan kaum muslimin, ialah kurma di tempat yang mereka diami. Mana pasukan musuh berkata, ini kurma Yasrib, ini kurma Madinah. Pasukan musuh telah mengikuti jejak pasukan kaum muslimin. Dan kata Asim dan para sahabatnya merasa bahawa mereka diikuti. Mereka pun singgah di satu tempat. Pasukan musuh mengiringi mereka dan berkata, turunlah kalian, serahkanlah diri sekalian kamu. Bagian-bagian perjanjian, kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Asim bin Sabit berkata, wahai sahabat, aku tidak akan turun ke dalam perlindungan orang kafir. Orang kafir berlindung apa ni? Ya Allah, beritahukan nabimu tentang kami. Pasukan musuh memanah pasukan kaum muslimin. Mereka berhasil membunuh Asim. 3 orang turun berdasarkan perjanjian. Di antara mereka ialah Khubayb, Zaid bin Ad-Dahsina dan seorang laki-laki. Ketika pasukan musuh dapat menguasai mereka, pasukan musuh melepaskan tali busur panah mereka dan mengikat pasukan kaum muslimin. Laki-laki yang ketiga itu berkata, demi Allah, inilah tipuan pertama. Aku tidak akan bersama dengan kamu. Sungguhnya aku sudi. Tauladan bagi mereka itu. Yang ia maksudkan adalah dalam hal pembunuhan. Pasukan musuh terus menyerit dan mengajaknya, tetapi ia tetap menolak untuk ikut bersama mereka. Lalu Khubayb dan Zaid bin Ad-Dasina dibawa hingga pasukan musuh menjual mereka berdua setelah perang Badar. Dan Bani bin Amr bin Naufal, Khubayb adalah orang yang membunuh Al-Haris bin Amir dalam perang Badar. Dan Khubayb menetap di negeri mereka sebagai tawanan hingga mereka berkumpul untuk membunuhnya. Dan Khubayb meminjam pisau silit kepada salah seorang perempuan daripada anak perempuan Al-Haris. Perempuan itu meminjamkannya. Perempuan itu memilih seorang anak laki-laki. Ketika perempuan itu lengah, anak lakinya datang kepada Khubayb, dan perempuan itu mendapat anak laki-laki berada di atas pangkuan Khubayb, sedang pisau sedang berada di tangan Khubayb. Perempuan itu berkata, aku sangat terkejut. Khubayb menyadari hal itu. Dia berkata, apakah engkau khawatir aku membunuhnya? Aku tidak mungkin melakukan itu. Perempuan itu berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan sebaik Khubayb. Demi Allah, satu hari
Aku dapat Hubaib memakan setangkai anggur di tangannya, padahal ia terikat dengan besi, sedangkan di Madinah tidak ada buah-buahan. Masya Allah, itu karamat ni. Ini adalah rezeki yang diberikan Allah Ta'ala kepada Hubaib. Tangan dia terikat, dia boleh makan buah anggur. Buah anggur pula, buah anggur lagi Madinah. Buah anggur daripada Mekah. Kemudian ketika pasukan musuh membawa Hubaib keluar untuk dibunuh di tanah halal luar tanah haram, Hubaib berkata kepada mereka, biarkanlah aku melaksanakan salat 2 rakaat. Mereka pun membiarkannya. Lalu Hubaib melaksanakan salat 2 rakaat. Hubaib berkata, demi Allah, andai kalian tidak menyangka bahawa aku berkeluh kesah, pasti aku tambah jumlah rakaat. Kemudian Hubaib berkata, ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka segera, jangan sisakan seorang pun dari mereka. Kemudian Hubaib bersyair, aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai Muslim, makna aku tidak janji aku mati dalam keadaan Islam. Di sisi apa pun bagi Allah kematianku, janji aku di sisi Allah, apa jadi kematian aku. Itu semua pada Tuhan yang satu. Jika ia berkenan, Allah memberikan barakah kepada setiap bahagian tubuh yang terputus. Masya Allah. Kemudian lalu Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris tegak berdiri membunuh Hubaib. Hubaib adalah orang pertama yang mensunnahkan salat sunat bagi setiap Muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. Jadi makna dia yang sekali buat, padahal Rasulullah tak buat benda itu. Itu menandakan apa? Bukanlah maknanya at-tarku yaqtadi tahrim. Ingat ni keadaan kita ambil hadis ini ni. Mahal terjemah kita sini tadi. Iaitulah dia meminta supaya sembahyang sunat 2 rakaat sebelum dibunuh, sedangkan tidak ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah lakukan. Jadi Wahabi dipakai apa? At-tarku yaqtadi tahrim. Tu Wahabi punya kaedah. Tak ada dalam a'immal mazahib menggunakan at-tarku yaqtadi tahrim, tu bukan kaedah. Maknanya at-tarku bila Nabi tak buat, dia mendaki haram, ada dia. Sebab dia kalau bertanya kita, Nabi dia buat tak? Nabi dia buat tak? Tu modal ni. Sedangkan kita sumber mengambil benda tu menjadi haram ialah 3 perkara. Pertama an-nafyu, yang kedua al-nahi, dan ketiga al-wa'id, makna janji azab. Itu saja sumber yang membawa kepada tahrim haram. Tidak ada at-tarku, tak ada. Wahabiyah dia pakai itu at-tarku. Kawan tarku Nabi tak buat. Sebab tu dia akan tanya kita, Nabi buat tak? Kalau Nabi buat, banyak yang kita buat Nabi tak buat. Jadi sekarang buat hadis sahabat sendiri yang melakukan dia. Nabi SAW Islam Merah dengar suara Sayyidina Bilal menampak dalam syurga. Suara Bilal. Dia tanya, apa kelebihan kau Bilal kau amalkan? Setiap kali aku selepas wudu, aku sembahyang sunat wudu. Padahal sebelum itu Rasulullah tak disuruh. Rasulullah buat pun tidak, Rasulullah suruh pun tidak. Tapi dibuat oleh Sayyidina Bilal. Kemudian ditakrirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah sini pula ni Rasul tak suruh sembahyang 2 rakaat sebelum daripada dibunuh. Di Melaka Mufti Haji Khalil kan, bila paksa suruh sembah, dia tak nak sembah apa, menghadap matahari kan, tiba masa nak bunuh dia minta sembahyang 2 rakaat. Bila sembahyang 2 rakaat dia pun angkat pedang, kaku macam patung. Tak boleh nak bunuh. Itu keramat juga lepas tu lepas ni mau dipanjangkan, tak ada dibunuh. Syahid kita sini apa? Iaitulah diminta sembahyang 2 rakaat. Habis. Mana tadi hadis tu? Qala lahum Hubaib, da'uni usalli raka'atain. Aku nak sembahyang 2 rakaat. Beri kesempatan aku nak sembahyang 2 rakaat. Jadi sembahyang. Kemudian membaca surah Ikhlas sebelum surah lain. Malik radhiyallahu an, kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba
wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis salah mimma yaqra'u bihi, ya, iftataha wallahu ahad hatta yafrugha minha summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u zalika fi kulli rak'atin. Jadi kemudian fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bihadhihi surah summa la tara annahum tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra wa imma taqra'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bil ukhra fa qala ma ana bitarikiha in ahbabtum an uammakum bizalik fa'altu wa in karihtum ataraktukum wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu an ya'ummahum ghairuhu wa lamma atahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar wa qala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin wa qala inni uhibbuha wa qala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, seorang laki-laki menjadi imam orang-orang Ansar dalam salat di Masjid Quba. Setiap kali membawa surah, ia awali dengan baca surah Ikhlas hingga selesai. Lepas Fatihah kan nak baca surah, dibaca Qul Allah dulu. Lepas tu baru dibaca ayat lain. Kemudian ia membaca surah lain. Ia terus melakukan itu dalam setiap rakaat. Sahabat-sahabatnya berbicara kepadanya. Mereka berkata, engkau mengawali bacaan dengan suratul Ikhlas, kemudian engkau merasa itu tidak cukup, lalu engkau baca surah lain. Engkau baca surah Al-Ikhlas atau jangan engkau baca, ya, dan cukup baca surah yang lain. Gitu. Nak baca Ikhlas je lah, atau nak baca surah lain. Ini baca Ikhlas tu baca lagi lain. Ia menjawab, saya tidak akan meninggalkan suratul Ikhlas. Jika sekalian kamu suka saya menjadi imam bagi sekalian, bagi kalian. Kalau kamu suka, aku tetap macam ni lah. Kalau tak suka, cari orang lain lah. Maknanya gitu. Saya akan melakukannya. Jika kalian tidak suka, saya akan meninggalkan kalian. Tahu, kau jalan ke sendirilah. Dalam pandangan mereka, ia adalah orang yang paling utama di antara mereka. Mereka tidak suka jika orang lain yang menjadi imam, tapi semua minatkan dia jadi imam. Tapi semua masalah ni yang berlaku ni. Dia baca tiap-tiap kali, Ikhlas dulu. Habis. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, mereka menceritakan peristiwa itu. Rasulullah SAW bertanya, wahai fulan, apa yang mencegahmu untuk melakukan saran sahabat-sahabatmu? Apa sebab yang kamu ni mana tak menerima pandangan sahabat lain? Kamu kekal juga nak baca surah Ikhlas dulu. Apa yang membuatmu terus membaca Al-Ikhlas? Ia menjawab, sungguhnya saya sangat suka surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala dah cempak dalam hati saya, suka surah Ikhlas. Ya, 3 kali baca dah kata Quran. Surah yang menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, surah besar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, cintamu kepada surah Al-Ikhlas membuatkanmu masuk syurga. Rawahul Bukhari. Nabi tak kata, bid'ah engkau ni, aku tak buat kau. Ya, ya, bila aku tinggal aku tak buat, kau buat, neraka lengkau. Ada? Tak ada. Nabi kata, kecintaanmu kepada surah Ikhlas tadi menyebabkan kamu masuk syurga. Kan? Ya, hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hadis sahih. Allah. Baik-baik ulama kita tuan-tuan, ya. Banding Wahabi jauh bumi langit lah. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dan mengajar membaca surah Al-Ikhlas sebelum salat lain. Tak ada. Hadis fi'li, hadis tikrari pun tak ada. Ini maknanya murni ijtihad sahabat. Ikhtilaf ni bukan sekadar a'immal mazahib je, dan daripada sahabat dah ada ikhtilaf. Ya, istilah dalam masalah furu' dan sebagainya. Ya. Mereka ittifaq dalam masalah usul.
Mengapa ketika melakukan ia tidak khawatir sedikit pun tercetusnya ke dalam perbuatan bid'ah? Sahabat mengajar salam kan. Zaman Rasulullah SAW ada lagi. Ya, kerana ia yakin bahawa perbuatan itu bid'ah hasanah. Bid'ah memang bid'ah sebab Nabi tak buat bid'ah. Tapi dia masuk dalam al-hazaz, baca Quran. Kan? Ni baca Quran, baca Yasin malam Jumaat tak boleh. Bid'ah. Bid'ah neraka. Wah, kacau je. Baca Quran masuk neraka, mana hadis kau pakai? Habis orang kampung dah baca, dia baca, tak baca surah. Duduk belakang apa? Gulung ungkut daun. Ungkut daun sunnah apa kau kata. Ya, macam-macam. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir kan, man qara'a Yasin lailan ya faqad asbaha maghfuran. Ya, hadisun sahih. Sahih Ibnu Majah. Mentasaikan oleh Ibnu Majah. Siapa yang baca Yasin pada waktu malam, berpagi-pagi dia mendapat keampunan Allah. Hadis sahih Ibnu Majah. Kan? Pokok-pokok ni bila malam dia nampak matahari terang. Ya. Pokok malam Jumaat bukan malam pada dia. Dah gila apa ni. Kan? Umum Nabi tak kata malam. Tiap-tiap malam siapa baca Yasin pada waktu malam, pagi-pagi dia dapat keampunan dari Allah Taala. Bacalah malam apa? Malam Jumaat setengah daripada malam. Tu tak nampak, tak tahu. Kemudian menutup bacaan dengan surah Ikhlas. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyah. Sariyah ni tentera kecil, peninjau. Wa kana yaqra'u li ashabih bi salatihim fa yahtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zukira zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalika fasaluhu faqala bi annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Tuhan kasih dia tadi masuk syurga lah. Macam Wahabi jawab macam mana? Kan, ni Nabi tak buat. Sahabat buat, Nabi tak buat. Kan? Bila Quran disuruh kita baca, dimasuk dalam mana asal baca Quran dapat balik. Taklah kau baca Quran, tak ada masalah. Nak ikut detail konon dia lah mendetail ni. Pandai-pandai yang kan. Dia pandai je bodoh. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dalam satu peperangan syariah, dia tentera kecil. Ya, 100 orang, 300 orang. Tentera besar dia panggil apa? Ghazwah. Ia menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya dalam salat mereka, lalu ia menutup bacaan ayat dengan surah Al-Ikhlas. Tadi mula dia mula Ikhlas, dia baca surah lain. Ni pula dia baca surah lain, dia baca Ikhlas tutup. Tadi. Ketika mereka kembali, peristiwa ini disebutkan kepada Rasulullah SAW, diangkatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, berkata, tanyakan kepadanya mengapa ia melakukan itu. Rasulullah tak terus ke? Tak terus. Kerana Rasulullah kata sebab apa dia baca? Tanya dia. Dia baca sebab apa? Dia menjawab kerana Al-Ikhlas itu sifat Allah yang Maha Pengasih. Saya suka membaca dia. Tuhan tajalli ke dia pada surah Al-Ikhlas tadi. Dia terang, terasa betul akan apa? Pengasih Allah Ta'ala yang Maha Hebat. Lalu saya suka baca gitu. Ada sentuhan jiwa dia kan. Rasulullah berkata, beritahulah kepadanya bahawa Allah SWT mencintainya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Benar. Bawa mutabat Quran. Bawa Quran ialah hadis yang ittifaq oleh dua imam hadis terbesar, Al-Bukhari wal Muslim. Jadi banyaklah kaedah-kaedah yang menunjukkan bahawasanya batal kaedah dipakai oleh Wahabiyah yang mengatakan at-tarku yaqtadi tahrim. Tak boleh pakai kaedah. Ya. Jaga-jaga kan. Hadiah ni bukan Wahabi. Kita tahu kaedah tu kalau dia pakai. Kita buka kitab kita pun tak tahu. Ya. Itu pun tak tahu. Kitab ni kata, oh, apa kaedah tadi? Suruh ulang balik. Saya pun tak ingat. Habis kau nak kenal Wahabi macam mana? Kan? Dia tak Wahabi. Kaedah Wahabi orang tanya pun kau tak ingat. 3 patah tu. At-tarku yaqtadi tahrim. Tu orang nak ngapa seminggu tak ingat. Bukan dia tak Wahabi. Senang tak Wahabi. Ya. Syekh Ahmad tu mengaji Mekah, Syekh Ahmad. Anak tuan guru, saya punya tuan guru. Tuan Guru Haji Hashim, Tuan Haji Mustafa, Tuan Haji Abdul Aziz yang buka pondok mana, Tuan Haji Abdul Rahman Sungai Durian, bapa Ustaz Gaus punya guru kan.
Ngaji Mekah. Siapa ni? Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Siapa tak kenal ulama besar Mekah tuan. Mana masa dia tak menghafal, masa dia mengaji. Dia tidur semua menghafal tuan. Kecuali dia tidur dia tak menghafal. Ini hebat tak hebat, penghormatan dalam kepada alim besar. Anak dia Syekh Ahmad Wahabi. Anak dia Syekh Ahmad Wahabi. Dia gantai, dia bayar 20,000 dulu. Dulu 20,000 mahal kan ni. Sama Syekh Karim Banjari datang sini kan Melaka. Ada sekali nak raung. Saudi Wahabi iring tu. Dia tidur bawah, Wahabi atas. Sana ni. Ya ko kawan tu. Dia pantau kan. Syekh Ahmad punya anak. Syekh Ahmad Syekh Ahmad tak kenal. Bapa dia Syekh Abdul Qadir Mandili, tak kenal kan. Ulama besar Mekah. Mengajar. Kalau saya ceritalah, dia anak ustaz lah. Ustaz tu pun bukan Wahabi. Kita kenal Wahabi. Kalau kata kaedah tu dia tak faham. Pada kata at-tarku yaqtadi tahrim. Dibaca kat kita. Maknanya Nabi tinggal itu mengendaki haram. Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Kadang-kadang kita pun tak kenal. Ya juga habis jawab. Bukan kaedah ni. Ulama jawab. Mengatakan kaedah dipakai tu batal, tak betul. Ya. Waktu semua ada hadis sahih ni. Macam mana dia orang faham hadis tahu kan? Dia baca Bukhari Muslim. Itu sebab dalam hadis ada dua lapis. Satu, kita makna mentasihkan, tengok hadis untuk betul hadis sahih, sumber hukum. Kemudian yang kedua, pahaman tu biar sahih. Pahaman tu nak sahih. Hadis kadang sahih, pahaman pula tak sahih. Jadi ikut kepala dia. Ya, ada macam-macam hal jadi. Sebab kita nak mengukur orang tu, kena cari orang tukar ukur. Yang itu ukur sendiri, dia tak ada lah. Kita ukur sendiri. Tali mengukur kita banyak mana. Dia ada cerita kan dari pondok ni. Budak ni ngaji pondok kan. Balik baru 2 tahun. 2 tahun ngaji. Wah, baca dia kitab Jawi kat kampung. Orang kampung kata, hebat dia ni, hebat. Siapa ukur dia hebat? Orang kampung. Potong kampung tahu anak, beri anak. Suka dia kan. Bagi pula seekor lembu kahwin. Masa dia kahwin, dia pun balik suka. Kau tunggu orang kampung gini-gini. Seekor lembu dibagi tunggu. Alah harga kau seekor lembu je dia kata. Tunggu beduk dia kali. Harga kau seekor lembu je siang dia. Jadi maknanya nak mengukur tadi tuan-tuan bukan ukuran kan kita. Cari hujah ulama yang mengukur. Ulama muktabar. Tafsir tuan-tuan kena tengok kitab Tafsir wal Mufassirun. Tafsir kena cari Tafsir wal Mufassirun. Tafsir capum tafsir tu. Semua tafsir Syiah ada tafsir. Ya. Semua yang tu pun ada tafsir kan. Tafsir daripada orang ahli sunnah ada tafsir. Ahli punagana pun tafsir. Dia pakai tafsir dia. Dia tarik kat dia. Ya, besar-besar tafsir Syiah ada baca tuan. Semua dia tarik kat dia. Jabariyah ni buat pun ada tafsir ni. Ya, dia tarik kat dia. Itu salah. Sebab nak tengok tafsir, tengok siapa mufassir ni. Siapa yang tafsir? Kalau min ahli sunnah okey boleh pegang. Jangan tidak nak habis kepala kita. Pusingnya kita pun pusing kepada dia. Qatadah bin An-Nu'man membaca surah Ikhlas sepanjang malam. Macam-macam tuan-tuan ni. Surah Ikhlas ni hebat ni. Macam-macam sahabat. An Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan, dia betul dia tulis tu pusing. Al-Khudri ya tu ya apa yang disebah Al-Khudri, kemudian anna rajulan, bukan Khudri ya anna. Pening pada baju. Cetakan ni bersambung, silap cetak. Kenapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni yang apabila dia berjalan dengan sahabat masuk satu perkampungan, ketua kampung tu JKK lah kita kata kan. Dia sakit 10 tahun, ubat tak baik-baik. Ubat tak baik. Tapi jenis ni bakhil kan. Dia tahu sahabat Nabi Husain Al-Khudri dah lupa tengok ajak lah, sehingga akan tuyuh dia datang tak dia. Tapi oleh kerana dia ada kepentingan dia sakit kan. Dia panggil orang, panggil balik kabilah tadi, dia kata Abu Sa'id punya kokot ada di kalangan mereka yang pandai berubat.
Buat nak ubat dia baiklah kan. Jadi panggil Abu Sa'id datang je, Abu Sa'id minta segelas air. Ya. Ambil air segelas air tawar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pun membacakan 3 kali suratul Fatihah. Itu je tuan. Surah Fatihah 3 kali je. Sebagi minum. Minum je, alhamdulillah. Sembuh tu tuan. Dia punya seronok dibagi kat 3-4 ekor kambing tuan. Kawan berterik, balik nak masuk Madinah. Boleh tidak ni ambil kan. Kita tanya Rasulullah kata telah sebaik-baik ubahan ni kamu ambillah maknanya. Wah, bagi katam ni kan. Salai ni. Tu menandakan ada ruqyah pakai air. Ini ada jenis bebal yang tak kerti orang apa ke. Ada pakai air sebab air boleh apa? Ini kau pakai ubat tu tepung je kan. Ya, ubat yang kau telan pil tu tepung je. Tepung boleh kesan ke? Dengan air super tarap. Semua makhluk Tuhan la yadur wa la yanfa. Tidak boleh mudaratkan manfaat. An-nafi huwa Allah, al-mudir huwa Allah, tu nama Allah Taala. Ya, boleh jahil nak. Itu samakan nasi. Nasi kalau etikan nasi kenyang ni kafir kan. Nasi tak boleh mengenyang. Asyaba' min Allah. Kenyang dari Allah. Itu semua usaha ikhtiar zahir yang gerak kita pun dia juga. Kalau itu pun jahil sangat beratlah. Siapa yang komen tu? Mahathir. Untuk tak hati-hati tu. Bila mampu tu. Kan masih dia sindir almarhum Tunku Haji Harudin kan. Apa pakai air. Okay. Yang kau pakai ubat kau telan Panadol dia. Yang kau cocok tu air juga. Kan kau sumbat lembut kau kena injection pun air juga. Yang kau telan tu pun pil tu apa dia tepung dia kan. Apa dia? Tak ada memberi mudarat dan manfaat. Allah Taala. Cuma usaha ikhtiar lagi dah. Ikut lidah yang fatadawu. Tiap penyakit ada ubat pergi berubat, kita berubat atas sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang membaik asy-syafi huwallahu Taala. Jangan etikatkan benda lain yang memberi sembuh, hakikat kufur dan syirik, nauzubillah. Kita buat semua usuluddin kena mantap lah, kena faham lah kan. An Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu wa ka'anna ar-rajul yataqaluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulasal Quran. Kalau Rasulullah puji dia kata ni. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan sungguhnya seorang laki-laki mendengar ada orang membaca surah Al-Ikhlas. Ia mengulang-ulangi bacaan pada waktu subuh. Dia datang menghadapi Rasulullah SAW. Dia malam tu dia baca Ikhlas, dia wirid dia baca Al-Ikhlas. Ya. Rasulullah tu ada cerita sesuatu wirid dia apa? Fatihah. Ada seorang kiai jauh. Dia baca Fatihah. Jadi keberkatan Fatihah yang di Istiqamah tu, apa orang minta ubat dia tak baca, dia baca Fatihah. Ya, Fatihah. Orang Melayu sebab baca Fatihah juga. Yang lain juga. Wah, kau baca dalam dia kuning terbalik kata. Baca banyak ayat panjang-panjang. Fatihah tu umul kitab kan. Semua kitab dalam tu ada. Kalau Tuan Husin Nasir ulama besar Kedah kan, dia kitab dia apa Fathul Syiah tu. Dia hujah-hujah dalam nas-nas dan tu, kadang dia ambil surah Fatihah je. Surah Fatihah ni, sebab Fatihah semua dalam tu ada. Ada boleh keluarkan balik huraian dia. Tu berapa handal kan. Hindu dengan Fatihah biasa-biasa. Orang suku tengok luar biasa kan. Macam-macam. Seakan-akan orang itu membicarakannya Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, mana dalam kekuasaan Allah Ta'ala, sesungguhnya suratul Ikhlas sama dengan sepertiga Quran. 1/1/3. 3 kali sekali khatam. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Jadi makna apa? Rasulullah mentaksinkan, tak ada masalah, mengelokkan baca Quran Al-Ikhlas, kelebihan dia banyak kan. Tak ada lah suka tu, aku tak buat kau buat, ini tidak haram. Ada kan. Kemudian tentang nama orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri qal bata Qatadah ibn Nu'man yaqra'u al-laila kullahu qul huwallahu ahad fa zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi ta'dilu nisfal Qur'an aw sulsa. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Qatadah ibn Nu'man dia kata apa? Bahawa dia membaca surah Al-Ikhlas sepanjang malam. Masya-Allah.
Macam-macam malam qul huwallah dibaca kan. Peristiwa ini disebutkan diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, demi jiwaku, di tangannya dalam kekuasaan Allah. Surah ayat kelas itu sama dengan setengah atau sepertiga. Itu syakur rawi. Diguna aw. Kalau ikut satu riwayat ni, maknanya apa? Menyamai ni 10 Quran, 10 Quran. Baca 2 kali dah khatam. Setengah ni sulus. Mana 1/3. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis Bukhari tadi 1/3, 1/3. 3 kali baca, sekali khatam. Ini nak ceritakan apa? Dan mahal terjemah kita apa sini? Iaitulah benda Nabi tak buat, ada sahabat buat. Ya, Nabi tak buat, jadi tak boleh pakai at-tarku, yang tahdid, tahrim, tak boleh pakai keadaan. Ya, keadaan ni yang disegagah di segala kampung-kampung. Ya, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Kalau kita kata, ya Nabi tak buat, aku buat. Nabi tak buat, kita buat. Kena tanya hukum. Hukum bid'ah. Awak jawab, dan saya tanya hukum, awak jawab bid'ah. Hukum 5, sama ada wajib ataupun haram ataupun makruh ataupun sunat atau haram, tu hukum. Kita tanya hukum, kita bid'ah. Macam-macam dia orang. Tanya lain, jawab lain. Kan? Tanya awak nak pergi mana? Buah kelapa saya dah buah ni tu. Tanya aku pergi mana, buah kelapa dia. Boleh tahan ke? Kepala pening masuk air. Ani bin Umar Qala tu senggang. Kemudian bainama tu kalimah lain. Qala kalimah lain. Ani bin Umar bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man al-qa'il kalimat kaza wa kaza. Qala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Masya-Allah, pintu langit terbuka tuan-tuan. Ya. Qala Ibnu Umar, ya, fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata apa? Ketika kami salat semayang bersama Rasulullah SAW, seorang laki-laki dari satu kaum dia mengucap Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan kalimah kalimah ya. Lalu kita menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, saya kagum dengan bacaan itu. Pintu-pintu langit dibuka kerana doa. Allah, ya. Tapi setengah riwayat ketiga yang tidak, ya. Ini riwayat lain. Sami Allah liman hamdah rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Itu hadis. Sini buat hadis ni. Ada hadis lain. Tapi kalau Allah akbar kabira walhamdulillah katsiran ni adalah hadis kan. Dalam hadis itu iftitahus salah. Tapi dari riwayat lain kata sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Sebab sama hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kata mana dia ambil? Kan? Jadi kawan tanya di riwayat, bisnya takut Nabi marah. Kata Nabi kata ketika dia baca terbuka pintu langit. Saya anak Rasulullah. Wah, benar kata. Maknanya Rasul tak baca dia tambah belakang. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Banyak pujikan Tuhan. Pintu langit terbuka. Allah bin Umar berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa itu sejak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakannya. Biar ditakrirkan oleh Rasulullah SAW, aku amal tak pernah, aku tak tinggallah. Jadi tertolak teruslah, ya, bergolek teruslah. Orang mengatakan at-tarku, yang tadi tahrim, tak boleh pakai kaedah tu, sepak masuk longkang. Kaedah tak dipakai oleh ulama. Ya, bukan makna bila tak Nabi tak buat terus boleh hukum haram, tak. Ya, bid'ah memang bid'ah. Makna bid'ah Nabi tak buat. Tapi nak letak tangga hukum haram tak boleh. Ya, banyak sahabat buat ni. Tengok Nabi tak buat, Nabi takrirkan di belakang. Kemudian doa buatan sahabat. Man in sahabat. Sahabat buat ni, ya, doa ni. Anas bin Malik
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka anna lakal hamda la ilaha illa ant wahdak la syarika bani samawati wal ard dzal jalali wal ikram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad sa'altallaha bismillahil azam alladhi idza du'a bihi ya ajaba wa idza su'ila bihi u'ta. Ta'liq Syuaib al-Arun, ya, hadis sahih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik, sungguhnya Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki mengucapkan Allahumma inni as'aluka ya anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdak ya la syarika al-mannan badi'us samawati wal dzal jalali wal ikram. Kemudian Rasulullah SAW berkata, engkau telah memohon kepada Allah dengan nama-nama yang agung. Nabi kata, engkau telah minta ya, sa'alta, engkau minta bi'azamillahil azam, dengan nama-nama yang hebat yang agung. Apabila berdoa dengan doa ya, dia nama dengar tu kata doa apa tu dikabulkan, jika diminta maka diberi. Tu ya, wa iza su'ila bih u'ta, diberikan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Komentar daripada Syuaib al-Arud. Al-Arnu payah menyebut nama. Hadis sahih lah. Kemudian doa tambahan pada bacaan suatu rakaat pula. Sesudah rakaat ya. An Rifa'ah ibni Rafi' Az-Zuraqi qala, disambung tu. Qala kalimah lain. Ya qala kemudian kunna. Qala kemudian kunna yauman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rafa'a ra'sa minal rak'ah qala sami Allahu liman hamidah qala rajulun wa ra'ahu rabbana walakal hamd. Ditambah ya, kita rabbana lakal hamd, rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ini hadis tadi. Falamman sarfa qala manil mutakallim, siapa dia cakap yang baca tu? Qala ana qala raaitu bid'atan wa salasina malakan, masyaallah ya. Yabtarirunaha ayyuhum ya yaktubuha awwalu awal. Daripada Rifa'ah, hadis daripada Rifa'ah Ibnu Rafi' Az-Zuraqi, ia berkata, suatu hari kami melaksanakan sembahyang di belakang Rasulullah SAW salat. Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepala baginda yang mulia daripada rakaat dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, seorang laki-laki yang berada di belakang dia mengucap Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, disambung Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan salat, baginda, bukan beliau, baginda SAW, beliau itu kasar-nau ni, baginda SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Laki saya itu menjawab, saya, ana ya Rasul. Rasulullah berkata, aku melihat 30 ya, segera mana mereka berlomba, siapa di antara mereka yang menulisnya pertama kali. Masya Allah, berebut. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Habis. Satu lagi, ni ruqyah. Bukan ruqyah kan? Ruqyah, ruqyah. Maknanya apa? Jampi. Orang Melayu panggil jampi. Ruqyah. Menggunakan, kita dalam soal ni boleh 3 perkara dia ulama. Pertama, menggunakan Quran, kemudian hadis-hadis sahih doa Nabi SAW, tip Nabawi, dan ketiganya menggunakan Asmaul Husna. Itu lain yang ya. Kalau pakai pistol lah, dia baca ayat apa? Ayat sihir kan? Qala Musa majiktum bi sir innallaha yutul maksud dia tu. Macam-macam ni. Boleh ke? Tanya dia suka ke? Macam-macam dia.
Ada hilang? Ada. Wah, ada pula orang lagi semangat dia lah. Dia keluar pistol lagi. Macam tu. An-Harijah laki-laki tadi. Harijah. Ibni Salat At-Tamimi an ammihi qala ada sambung macam qala akbalna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataina ala hayy min al-arab fa qalu inna umbina annakum qad ji'tum min indi hadzal rajul bi khairin fa hal indakum min dawa aw ruqyah syakurabir. Kemudian fa inna indana ma'tuhan ya fil quyud qala faqulna nam qala faja'u bi ma'tuhin fil quyud qala faqara'tu alaihi fatihatal kitab salasata ayyamin ya ghudwatan wa asyiyatan ya kullama khatamtuha ajma'u muzaqi summa ya adfulu faka'annama nashata min iqalin faqala fa'atawni ja'lan faqultu la hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kul had wala umri man akala bi ru'yati batilin laqad akalta bi ru'yati haqqin. Maknanya menggunakan ru'yah diberikan upah tak boleh makan. Ya sini hadis ni. Ada hadis sahih ni. Daripada Kharijah Ibni Salat At-Tamimi. Daripada pak saudara di paman, ia berkata, kami datang dari sisi Rasulullah SAW. Kami mendatangi suatu kawasan daripada kawasan Arab. Mereka berkata, sungguhnya kami telah diberitahu bahawa kalian datang dari sisi laki-laki itu, iaitu Nabi besar kita Muhammad SAW, membawa kebaikan. Apa kalian memiliki obat ataupun ruqyah? Ada ruqyah ke? Kemudian ada orang gila terikat di tempat kami. Oh, bukan sakit gila. Ya, bukan pening-pening lalat ni tadi. Dia nak ubat orang gila ni. Mereka pun datang membawa orang gila yang terikat itu. Lalu saya bacakan suratul Fatihah. Dia bacakan sini. Saya kumpulkan air liur saya, kemudian saya tiupkan. Ya. Dia baca dikumpul dia, dia sembuh. Yang kau kahak dalam tu ni. Ketul keluar. Ya. Tu semua elio dia ada hadis ni. Ya. Kemudian saya tiupkan. Ya, saya kumpulkan air liur saya, kemudian saya tiupkan. Seakan-akan orang gila itu sedar dari ikatannya. Mereka memberi upah kepada saya. Saya jawab tidak, sampai saya menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW. Itu sahabat anda ni. Dia tak pandang upah, dia takut benda tak betul dia. Tanya Rasulullah. Rasulullah kata boleh, bolehlah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, makanlah. Nabi kata, ya, Nabi kata apa? Kul, makan olehmu. Pada umri, Nabi bersumpah dah tu, demi usia ke umurku, tidak benar orang yang makan dari hasil ruqyah yang batil. Ya, dia tahu darat balik darat, laut balik laut, dia kata. Datuk dipanggil macam-macam. Itu batil. Ya, yang bersandar kepada makhluk lain, makhluk halus macam-macam, syaitan bersyirik kan. Itu batil. Sesungguhnya engkau telah makan daripada hasil ruqyah yang hak. Ya. Itu tak apa. Sebab kau baca ayat Quran. Itulah surah Fatihah pula lagi kan. Kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani berkata hadis sahih. Habis. Saya kata Albani, sebab Albani banyak pro dia. Sebab Albani, kalau Albani pakai, kau tak nak pakai, kau cabut gitu kan. Habis tu. Kemudian perbuatan sahabat bertentangan dengan sunnah. Ini akan dibincang pula ya, akan datang. Tentang ke mana ni ya. Sedangkan sahabat dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun nujum bihayy muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Mana kamu ikut, kamu dapat hidayah dan petunjuk Allah Taala. Ya.
Di antara cara ulama mengutip hukum tentang detail. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. كله بيد وأنت بنا رؤوف رحيم اللهم حققنا اللهم اجعلنا من آل التجرد على وجزي قلوبنا أن ننصر رسولك